Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmatnya malam ni kita dapat berkumpul di sini. InsyaAllah kita akan berkongsi sedikit pengalaman. InsyaAllah sebelum saya mula, minta izin ya, boleh tak minta izin untuk saya memperkenalkan sedikit tentang diri saya dulu? Boleh ke? Boleh. InsyaAllah. Sebab pepatah Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Tetapi pepatah orang Cina lainnya cerita. Pepatah orang Cina kata nanti sudah cinta banyak pening kepala. Okey, secara ringkas beberapa perkara tentang diri saya. Yang pertama, nama saya lah Lim Jui Sun. Lim Jui Sun adalah nama saya sebelum Islam. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam saya adalah Lim Jui Sun. Sama ke beza? Sama ke? Kurang tepat, sedikit beza. Tajwid dia beza. Saya tak tukar nama. Sebenarnya saya orang pertama di Malaysia yang memeluk agama Islam yang menggunakan nama Cina saya sebagai nama Islam saya. Mungkin ada orang di sini tanya kan, kenapa tak tukar? Jawapan saya amat ringkas. Suka hati saya. Ada banyak sebab saya tak tukar nama. Malam ni saya tak kupas panjang lah. Saya tak tukar nama. Salah satu sebab yang utama adalah sebab masih lagi ramai orang mempunyai persepsi. Bila seseorang tu masuk Islam, kita kata dia wajib tukar nama, wajib mempunyai nama dalam bahasa Arab atau bunyi macam bahasa Arab. Tetapi mengikut kajian kefahaman saya, nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab atau bunyi macam bahasa Arab. Yang penting nama itu mempunyai makna yang baik. Setuju atau tak setuju? Ramai orang tak jawab. Maksudnya tak setuju lu. Okeylah, kalau setuju tak payah kupas banyak lah. Kalau kita setuju nama Islam, nama yang mempunyai makna yang baik, boleh dalam apa-apa bahasa pun. Sebenarnya ini sunnah Nabi. Bila seseorang bukan Islam tu memeluk agama Islam, Nabi Muhammad SAW sendiri, dia tak suruh orang itu tukar nama. Dia suruh dia kekalkan nama. Tujuannya supaya dia mudah untuk berdakwah kepada kaumnya. Contohnya, seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Pernah dengar? Dia daripada mana? Parsi. Dia masuk Islam. Sebelum Islam, selepas Islam, nama sama. Kenapa dia tak tukar nama, pergi nama dalam bahasa Arab? Sebab sunnah Nabi, orang yang masuk Islam daripada kaum lain, Nabi akan suruh mereka kekalkan namanya selagi nama tu tidak mempunyai makna yang maksud yang tidak elok. Dan Bilal Arabah daripada Ethiopia, Afrika, daripada Benua Afrika, dia memeluk Islam. Sebelum Islam, selepas Islam, nama sama. Nabi suruh dia kekalkan nama. Ini sunnah Nabi. Orang kaum lain masuk Islam, kekalkan nama. Di Malaysia amalannya lain sedikit ya. Semua masuk Islam nama Arab. Bukan saja nama Arab, bapa semua sama. Betulkah? Semua bin Abdullah, binti Abdullah, semua anak kepada mantan Perdana Menteri Malaysia. Sebenarnya dalam Islam, tukar nama bapa kepada bin Abdullah, binti Abdullah bukan ajaran Islam. Dia bukan ajaran Islam. Dia adalah semata-mata budaya di Nusantara. Suatu budaya yang menyusahkan. Islam sebenarnya melarang kita tukar nama bapa. Tak boleh tukar nama bapa. Walaupun bapa tu bukan Islam, tetap tak boleh tukar. Kenapa? Kalau wajib tukar, Ali bin Abu Talib Islam ke tak Islam? Halo? Tak Islam. Kenapa Nabi tak suruh dia tukar bila dia masuk Islam? Ali bin Abdullah. Kenapa tak tukar? Sebab tak boleh tukar dalam Islam. Nabi melarang kita tukar nama bapa. Ada 3 buah hadis yang bagi dia 3 buah hadis yang bagi dia melarang kita tukar nama bapa. Dalam Bukhari, Muslim, Daud.
Salah satu hadis baginda kata, yang bermaksud, sesiapa yang memanggil bapa mereka dengan nama yang lain daripada nama bapa asalnya, orang itu tak akan masuk syurga. Yang kedua, hadis yang kedua yang bermaksud, sesiapa yang sudah tahu dah, tapi masih benarkan orang panggil bapa mereka dengan nama yang lain, orang itu sudah jatuh ke dalam kekufuran. Kita tak boleh tukar nama bapa, tapi budaya di sini semua terbalikkan. Wallahu a'lam. Mungkin perkara ini dia akan berubah masa depan, insya-Allah. So itu nama pertama, itu pertama tentang nama. Yang kedua tentang diri saya. Tak ramai penceramah cakap, tapi saya mau cakap, saya sudah berumah tangga. Okey, jangan buang masa, tak ada can lagi. Dan mempunyai 10 orang anak, 5 lelaki, 5 perempuan. Alhamdulillah. Setakat ini. Okey, yang terakhir sekali tentang diri saya dilahirkan dalam keluarga Cina lah, tetapi beragama BTC. Pernah dengar tak agama BTC? Bukan botak Chin. BTC berarti Buddhism, Taoism, Confucianism. Keluarga yang mengamalkan ketiga-tiga agama ini serentak. Sejak lahir, mak bapak telah ajar saya sembah berpuluh-puluh berhala. Pernah tengok tak berhala orang Cina? Tak pernah. Yalah, orang Kelantan saya fahamlah, sebab tak ramai orang Cina kat sini kan. So berpuluh-puluh berhala sejak kecil. Sejak lahir, mak bapak ajar saya sembah. Dan Alhamdulillah, pada usia 14 tahun saya telah memeluk agama Kristian. Alhamdulillah. Apa pasal muka semua satu macam? Tak boleh cakap Alhamdulillah ke? Kena cakap Na'udzubillah. Biar saya jelaskan sedikit supaya tak keliru di sini. Saya kata Alhamdulillah sebab bila tadi masih ingat lagi, saya kata sejak lahir mak bapak ajar saya sembah berpuluh-puluh berhala. Tahu tak berpuluh-puluh berhala? Dan bila saya memeluk agama Kristian, tinggal 3 dalam 1. Ada nampak tak kekurangan tu? Daripada berhala banyak tu kurang sampai 3 dalam 1. Berita baik ke buruk? Baiklah. Sudah dekat kepada tauhid mah belum tauhid lagi. Betul tak? Sebab itulah saya kata Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah pada usia 27 tahun, selepas saya buat kajian perbandingan agama dalam masa lebih kurang 2-3 tahun, akhirnya saya jumpa kebenaran rupa-rupanya dalam agama Islam. Dan saya telah memeluk agama Islam dan amalkan agama Islam. So ini sedikit tentang diri saya. Jom kita bincang satu tajuk yang biasa saya bincang. Sebab untuk tempat baru saya tak nak bawa tajuk yang berat, sebab saya risau tak biasa dengan tajuk yang berat. Untuk pengenalan saya cakap yang ringan-ringan dulu. Okey, malam ni nak bincang sedikit tentang perbandingan agama. Boleh ke? Boleh ya? Yang ringan-ringan saja. Ringan-ringan. Saya suka tajuk ini sebab kerana perbandingan agama inilah yang bawa saya memeluk agama Islam. Selepas saya buat kajian perbandingan agama, saya jumpa kebenaran dalam agama Islam. Sebab saya lah suka berkongsi tajuk ini. Tapi nak tanya soalan dulu boleh? Sebelum saya kupas, sebelum saya bincang tentang tajuk ni, nak tanya soalan. Kalau orang yang pernah dengar ceramah saya, janganlah jawab. Bagi orang yang tak pernah cuba. Bila kita cerita tentang perkataan perbandingan agama, kenal tak tokoh yang paling awal di Malaysia yang mengarang buku perbandingan agama? Ada kenal sesiapa tak? Tak kenal. Salah seorang tokoh yang sangat terkenal di Kelantan. Dia bukan saja mahir dalam Al-Quran dan Sunnah, malahan dia mahir dalam perbandingan agama. Siapa dia? Tuan Guru Nik Aziz Nikmat. Tuan Guru Nik Aziz Nikmat, dia bukan saja mahir dalam Al-Quran dan Sunnah, dia pernah mengarang sebuah buku perbandingan agama. Kenapa dia tak pilih agama Kristian? Buku tu, dia karang buku tu lebih kurang 38 tahun yang lalu. Orang Melayu kalau tak tahu, jangan risau.
boleh dimaafkan. Sebab Tun Mahathir Mohamad kata Melayu mudah lupa. Nasib baik ada Tun Mahathir Mohamad kan, dia berlapikkan kan. Tetapi kalau orang PAS tak tahu, fail. Tapi doa-doakan ya, saya dalam proses mengulas buku tu, saya cantikkan buku tu supaya lepas ini nanti dalam pasaran ramai orang boleh tahu betapa hebatnya ilmu Tuan Guru Ningasih terhadap perbandingan agama. Dan itu yang pertama. Kalau cakap di Malaysia, kita tak mahir lah. Kita Malaysia ni, orang Malaysia ni dia mahir international. Kalau cakap pemain bola sepak Malaysia, dia tak kenal nama. Kalau cakap Manchester United, semua kenal nama. Okey, siapakah tokoh perbandingan agama yang paling hebat yang kita kenal? Perbandingan agama, tokoh perbandingan agama yang paling hebat di dunia yang kita kenal, siapa dia? Ahmad Deedat. Sheikh Ahmad Deedat. Kenal ke? Kenal. Saya cakap sedikit latar belakang dia, pengen pada dengar tak? Ahmad Deedat asalnya orang India. Okey, sejak kecil bapa dia memang seorang pedagang, dan lama migrate ke Afrika, Durban. South Africa, Durban. Pada usia dia 9 tahun, bapa beli tiket, satu tiket. Ingat lagi tak dulu satu sebuah lagu One Way Ticket? Ingat tak? Bapa dia beli satu tiket kasih dia dipanggil One Way Ticket daripada India ke Afrika. So dia pun migrate ke Afrika. Dan Ahmad Deedat daripada India ke Afrika hanya belajar sampai darjah 5 je. Lepas tu dia berhentilah, tak teruskan pelajaran lagi. Dan dia kerja sebagai storekeeper. Storekeeper tu jaga store lah, kedai buku, store tau kan. Dan bila dia jaga store, sebab di South Africa orang-orang sana yang memerintah ni orang-orang Kristian. Dengan orang sana memang Kristian sangat-sangat kuat sekali. So missionary, pendakwa Kristian hari-hari pergi ke kedai dia, ketuk pintu. You Muslim? Yes. You believe in Muhammad? Yes. Who is better? Muhammad is better or Jesus is better? Dia tanya kepada Ahmad Deedat. Dia kata, Jesus Christ give life to the dead. Can Muhammad give life to the dead? He said, no. Who is better? Jesus Christ, he was born miraculously. Dia dilahirkan secara mukjizat, tanpa bapa. Hebat tak? Hebat. Muhammad ada ibu, ada bapa, macam you kan? Ada special tak? Tak. Siapa lebih hebat? Hari-hari datang dengan soalan begini. Nabi Isa adalah Jesus Christ, dia kata. Dia diangkat ke langit. Muhammad diangkat ke langit tak? Tak. Siapa lebih hebat? Jesus Christ masih hidup, betul ke? Muhammad? Itu orang Masali tanya lah. Betul tak dia sudah mati dan telah ditanam? Yes. Siapa lebih hebat? Siapa yang akan kembali sebelum akhir zaman? Muhammad ke Jesus? Jesus. Siapa lebih hebat? Hari-hari kena duduk. Ahmad Deedat sampai masa tu dia belum ada ilmu. Dan suatu hari bila dia kemas store tu, dia terjumpa sebuah buku. Buku tu, saya pun sedang mengulas buku itu. Okey, buku tu yang bertajuk Izharul Haq, The Truth Revealed. Buku itu dikarang oleh Maulana Khairanawi. Dan buku itulah telah transform Ahmad Deedat jadi seorang pendakwa yang begitu hebat di dunia. Dan daripada dakwanya pergi berdebat dengan padri-padri satu dunia. Padri-padri satu dunia, mereka ni majoritinya ada PhD. Ahmad Deedat darjah 5. Majoriti mereka ada DD. Tahu tak DD itu apa? Bukan dodol. DD itu adalah Doctor of Divinity. Artinya orang yang pakar dalam membuktikan ketuhanan.
Mereka semua ada kelayakan pakar untuk membuktikan ketuhanan. Ahmad Didat pergi berdebat dengan mereka. Berdebat kat mana? Pergi ke dalam gereja dia berdebat. Pergi ke negara dia berdebat. Dan Ahmad Didat bagi semua KO. Dan disebabkan Ahmad Didat punya usaha pergi berdebat, bagi KO, dia bagi semangat kepada orang Islam. Dan dia buat orang Kristian memahami agama Kristian dengan betul. Dan sebabkan itulah ramai orang tertarik kepada agama Islam, mula faham agama Islam. Dan juta orang masuk Islam kerana usaha Ahmad Didat dan rakan-rakannya. Juta. Hebat ke tak hebat Ahmad Didat? Hebat. Tapi siapa lebih hebat? Ahmad Didat hebat ke guru dia Maulana Karanawi? Ahmad Didat dia punya hujah semua datang pada buku guru dia. So siapa lebih hebat? Didat ke guru dia? Tanpa guru Ahmad Didat tak akan jadi begini kan? So Maulana Karanawi sangat hebat. Tapi siapa guru kepada Maulana Karanawi? Maulana Karanawi apa bangsa pun tak tahu. Siapa gurunya? Sebenarnya saya tanya semua ni, cakap semua ni nak memperkenalkan satu lagi tokoh kepada muslimin muslimat di sini. Tokoh perbandingan agama yang paling hebat di dunia bukan Ahmad Didat, bukan Maulana Karanawi, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah tokoh yang paling hebat di dunia dalam bidang perbandingan agama. Biasa dengar tak ni? Biasa baca tak ni? Tak biasa dengar kan? Sebenarnya perbandingan agama adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya diajar di rumah, sepatutnya diajar di sekolah, sepatutnya diajar di dalam masjid, diajar dalam surau. Tapi malangnya perkara ini tidak berlaku. So saya bagi bukti sedikit. Kalau ada rezeki, ada peluang balik rumah, baca lebih ya. Baca surah Ali Imran surah ketiga ayat 59 hingga 64. Ada 6 ayat di sini. Baca tafsir tau, bukan baca terjemahan. Faham tak? It's not translation, but it's commentary. Tafsir. Dan macam-macam tafsir tu kita akan jumpa cerita ni. Tapi ada yang panjang, ada yang pendek. Okey? Dan kalau kita baca 6 ayat ini, saya kupas sedikit tafsir ini. Selepas Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai jadi Nabi atau Rasul, baginda, perkara yang pertama, baginda mula mengajak orang kepada Islam. Betul ke tak betul? So apa baginda buat? Baginda berdakwah. Hari ini kita sudah Islam, apa kita buat? Hello? Oh lain ya? Kita ikut sunnah tak di sini? Itu yang pertama. Yang kedua, baginda mula tulis surat kepada pemerintah-pemerintah, okey, yang bukan Islam, dan ajak mereka supaya memeluk agama Islam. Aslim taslam, masuklah Islam, kamu semua akan selamat. Baginda ajak orang masuk Islam. Hari ini kita ada kawan-kawan tak? Kita tulis surat tak? Email ke, WhatsApp ke, ajak mereka, acong, masuklah Islam, kamu akan selamat. Mutu, masuklah Islam, kamu akan selamat. Ada? Alamak, sunnah ini pun tak digunakan juga. Okey. Baginda tulis surat. Dan pernah sekali baginda tulis surat kepada seorang pemerintah di Najran. Najran pada masa itu, majoriti masyarakat tu beragama Kristian. Tapi mereka mazhab Kristian yang kita tak biasa dengar di Malaysia. Dia bukan mazhab Roman Katolik, dia bukan Katolik. Tahu tak Katolik tu apa? Kalau Katolik tu maksudnya sejagat, universal. Roman Katolik, saya bagi sedikit. Roman Katolik ni dia ada padri, pernah dengar padri kan? Dia ada bishop, archbishop, cardinal, pope. Dia punya pangkat-pangkat macam ni lah. Tapi dalam Protestan, mereka ni biasanya dipanggil pastor. Pernah dengar tak pastor? Tak biasa dengar. Kalau susah nak ingat plaster. Lebih kurang lah bunyi begitulah kan. So Katolik, ketua dia pope. Protestan dia tak ada ketua, dia hanya dipanggil pastor. Tetapi mazhab zaman Nabi di Najran, dia bukan Katolik,
bukan Protestan. Mereka adalah mazhab dipanggil Eastern Orthodox Church. Mereka ada padri. Katolik punya padri tak boleh kahwin. Eastern Orthodox punya padri boleh kahwin. Okey? Tetapi bishop Eastern Orthodox tak boleh kahwin. Nampak bezanya? Padri boleh kahwin, bishop tak boleh kahwin. So bishop, dan mereka punya pangkat yang paling tinggi, ketua dalam Eastern Orthodox Church, namanya dipanggil kenapa tiba-tiba perkataan itu tak keluar? Patriarch of Constantinople. Boleh ulang ke? Okey, ketua. So Nabi tulis surat kepada seorang bishop di Najran. Nama dia Abu Hatrisha bin Aqamah. So bila dia baca surat, Nabi tulis surat kepada dia, dia baca, dia terkejut. Kenapa terkejut? Sebab dalam agama Kristian, mereka tidak percaya ada Nabi akan datang lagi. Sebab mereka percaya Nabi Isa AS, Nabi yang terakhir, tak akan ada Nabi yang akan datang lagi. Tiba-tiba terima sepucuk surat kata mengaku dia adalah Nabi atau Rasul yang diutuskan di kalangan orang Arab, iaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka pun terkejutlah. Nak percaya ke tak percaya? Maka mereka rujuk balik kepada kitab orang Kristian. Dia buka Bible, dia check dalam dia punya perjanjian baru ataupun New Testament, kitab yang bernama Gospel of Matthew, bab 24, chapter 24 sampai 24. Dalam Bible tersebut dia kata, they shall rise many false prophet and false Christ. Dan akan dilahirkan ramai Nabi yang palsu, Al-Masih yang palsu. So mereka ingat ini kemungkinan besar ni yang palsu ni. Tapi mereka tak nak buat keputusan dulu. Mereka nak pergi siasat dulu. Maka mereka ada satu perbincangan di kalangan padri-padri yang mereka semua. So duduk dan bincang. Akhirnya mereka buat keputusan, jom kita pergi siasat dulu. Maka mereka pergi ziarah Nabi Muhammad SAW. Saya pendekkan cerita. Mereka pergi ziarah Nabi. Mereka nak siasat tau, nak pastikan Nabi yang betul ke Nabi yang palsu. So mereka satu hari mereka pergi ziarah. Dan semasa mereka datang ziarah, baginda dengan para sahabat baru habis solat asar. Dan sahabat jumpa tetamu ni dah sampai. Dia beritahu Nabi, wahai Rasulullah SAW, kata kita ada tetamu. Maka baginda kata, jemputlah mereka semua masuk ke dalam masjid. Baginda ajak orang bukan Islam masuk masjid. Masuk masjid mana? Masuk ke dalam Masjid Nabawi. Wow. Rupa-rupanya orang bukan Islam boleh masuk masjid ke? Boleh ke tak boleh sebenarnya? Bukan saja masuk masjid, mereka berdialog dengan Nabi dalam Masjid Nabawi 3 hari 2 malam. Makan, minum, tidur, buang air besar, buang air kecil dalam kawasan masjid. Pada Ahad pagi, kesemua Kristian, mereka datang seramai 60 orang. Bukan 5 orang tau, 60 orang. Kebanyakannya padri. So pada Ahad pagi, kesemua padri ini, 60 orang ini, mereka ingin nak buat sembahyang Kristian dalam Masjid Nabawi. Rasa-rasa sahabat akan benarkan ke tidak? Rasa-rasa? Tak ada, betul. Tak ada sahabat benarkan. Tetapi mengikut tafsir, ada beberapa tafsir. Salah satu tafsir yang terkenal, mungkin kita terkenal untuk orang di tanah Melayu ni, iaitu Al-Azhar Hamkah. Pernah dengar tak Hamkah? Dia punya tafsir tu, dalam tafsir tu, Quran tu, ada satu pendapat di situ, katakan baginda telah membenarkan mereka sembahyang Kristian dalam Masjid Nabawi. Hari ini, rasa-rasa kalau orang Kristian lalu sini, dia kata, excuse me, boleh tumpang buat sembahyang sini kan? Kita bagi ke rasa-rasa? Tak boleh, tak mau cakap sembahyang lah. Di Malaysia ni amat pelik. Kalau pergi Melaka, banyak masjid yang lama-lama. Betul ke? Kebanyakan yang bina orang bukan Islam, Cina yang bina. Bila sudah siap bina, Cina tak boleh masuk.
Kenapa ya? Kenapa di Malaysia ni masih lagi banyak masjid dan surau tidak benarkan orang bukan Islam masuk? Betul ke? Kenapa? Tak tahu. Sebenarnya masjid dan surau di Malaysia dia lebih suci daripada Masjid Nabawi. Fahamkah saya cakap apa? Tak ada faham? Ayah, saya ajar satu perkataan baru dulu, bahasa Melayu. Ni isteri saya cipta tahun lepas. Namanya dipanggil singtam. Apa maksud singtam? Sindir sampai hantam. Kalau baginda telah halalkan orang bukan Islam masuk ke dalam masjid, maksudnya bukan Islam boleh masuk ke? Tak boleh masuk. Tapi kenapa kita masih lagi pegang kepada pendapat yang tak boleh masuk? Saya pun tak faham. Mana hujah tu? Apa alasan yang kita nak bagi? Tahu tak berapa ramai di Eropah, berapa ramai orang masuk Islam hanya semata-mata mereka ada peluang untuk masuk dalam masjid, pergi ziarah masjid, dan bila mereka masuk dalam masjid, wow, mereka rasa begitu tenang sekali. Mereka tertarik kepada masjid. Sebab apa? Tak ada berhala. Tapi hari ini kita tak nak kasih dia masuk. So dia dalam otak dia, dalam masjid tu, apa kat dalam? Mesti ada sesuatu kat dalam punya. Dia tak nak kasih kita masuk, mesti ada sesuatu. Sampai orang India, biasa saya berdialog dengan orang India, dia kata apa tau? Si dalam masjid semua ni, you punya itu bawang atas tu. Dia kata, bawang kan? Dia kata bawang besar tu, dalam tu mesti. Orang Hindu, dia tak makan daging. Orang kita kata dia sembah lembu. Orang Islam tak makan apa? Tak makan babi kan? Mungkin kat dalam dia tak nak kasih kita lihat. So beginilah mereka terpaksa. Kalau kita tak kasih dia masuk, mesti sentiasa akan fikir begitu. Tapi bila kita bawa dia masuk, memang tak ada berhala. Memang tak ada. So sebenarnya peluang untuk memperkenalkan Islam kepada mereka adalah bagi mereka masuk. Kadang-kadang ada ceramah sedemikian, ajaklah orang bukan Islam masuk. Apa salahnya? Tahu tak, kalau tengok masyarakat Cina, India di Malaysia, masyarakat Cina, India di Malaysia yang bukan Islam, bukan Kristian, majority mereka pernah masuk ke dalam gereja. Sebab orang Kristian sudah ajaklah orang semua pergi gereja, dengar nyanyi lagu, dengar khutbah, dengar ceramah dan sebagainya. Kita orang Islam sampai bila? Kenapa kita tak nak ikut sunnah Nabi? Nabi ajak orang kepada Islam. Ajak. Sayang Nabi ke? Tak jawab, maksudnya tak sayang. Sayang ke tak sayang? Sayang. Sayang Nabi cukup ke? Sayang Nabi cukup ke? Kenal tak Abu Talib? Dia sayang Nabi tak? Dia sayang lebih ke kita sayang lebih? Dia sayang lebih. Tapi dia ikut Nabi tak? Dia tak ikut. Sayang kalau tak ikut, macam Abu Talib dia. Ini dipanggil singtam lah. Sindir sampai hantam. Cakap saja sayang, kalau tak ikut, sayang apa? Betul ke? Sebab itulah Nabi diutuskan sebagai apa? Nabi tunjuk tauladan, contoh yang paling baik supaya kita ikut. Kita sepatutnya cari alasan, buat yang terbaik, ikut yang terbaik. Tapi malangnya kita sentiasa cari alasan untuk tak perlu ikut. Tak kisahlah, nak ikut, ikutlah. Tak ikut pun tak apa. Yang penting kubur masing-masing. Okey, pendekkan cerita. Nasib pendekkan cerita tak bergerak lagi, masih kat situ. Bila dah masuk, dua bishop duduk depan, berdepan dengan baginda. Lain-lain 58 padri itu duduk di belakang. Dan semua sahabat baginda duduk di belakang baginda. Hanya baginda seorang saja yang berdialog. Sebagai tuan rumah,
Baginda kata kepada mereka berdua, dia kata aslima. Apa maksud aslima? Masuklah kamu ke dalam Islam. Baginda ajak mereka, masuklah kamu ke dalam Islam. Pernah tak kita ajak orang begitu? Nampak tak tulis surat ajak orang masuk Islam? Nampak orang ajak orang masuk Islam? Ini sunnah Nabi. Sayang apa kalau tak ikut? Berapa kosong dah? Nah, ini sunnah Nabi. Kadang-kadang saya rasa mungkin ramai kita ni nak ikut, tapi kadang-kadang kurang berani. Betul ke? Mungkin kita kena tambah ilmu sikit, nanti akan berani. Semua boleh buat. Lepas ini nampak kawan, ajak masuk Islam. Peduli dia masuk tak masuk, kita ajak aja. Senang. Ya, kalau tengok saya pergi mana-mana, mulut tak akan berhenti. Okey. So bila baginda kata aslima, masuklah kamu ke dalam Islam. Mereka jawab. Yang bishop tu jawab, dia kata, kami telah lama Islam. Dia kata, kami telah lama Islam, lebih awal Islam daripada dia kata daripada Nabi Muhammad SAW. Dia kata mereka lebih awal Islam. Dan ulama-ulama Islam kaji kata-kata mereka. Ulama-ulama Islam pun setuju. Dia kata kata-kata mereka ni memang ada kebenaran. Memang betul, Islam telah wujud sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ulama Islam setuju di sudut ini. Tetapi baginda, dia lihat hujah mereka ni berbeza. Orang Kristian ni berbeza. Memang Islam wujud dulu, tapi orang Kristian hari ini, mereka tidak ikut ajaran Islam lagi. Mereka sudah terpesong daripada ajaran Islam. Sebab itulah baginda kata kazabtu, kamu semua ni berdusta, kamu menipu. Baginda kata, mana aku mal minal Islam, da'ukum lillahi waladan wa ibadatukum as-salim. Baginda kata, kamu semua ni terhalang. Kamu semua ni bukan Islam. Kamu semua ni terhalang daripada agama Islam sebab kamu kata Allah mempunyai seorang anak. Betul tak dalam agama Kristian mereka kata Jesus Christ the Son of God, Isa alaihissalam itu anak Tuhan? Betul ke? Sebab itulah mereka syirik kepada Allah. Baginda kata kamu semua terhalang daripada agama Islam. Kamu bukan Islam. Kamu kata Allah mempunyai seorang anak. Bukan saja itu, dan baginda kata kamu lagi pada masa yang sama kamu memulia-muliakan salib. Betul tak orang Kristian hari ini dia suka buat begini? Bila nak lawan Dracula, apa dia buat? Pakai salib. Betul ke? Dia ingat salib tu ada kuasa. Ini syirik. Salib mana ada kuasa? Kalau kita percaya salib ada kuasa sebagai seorang Islam, syirik kita syirik. Syirik lagi. Bukan saja syirik, malahan mereka tukar syariat. Macam-macam syariat yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum itu, mereka ubah. Salah satu syariat adalah haram makan kerbau pendek. Tahu tak kerbau pendek itu apa? Tak tahu. Bukan kerbau. Orang Melaka kata babi. Haram makan babi mengikut kitab orang Kristian. Haram. Tetapi orang Kristian hari ini makan tak? Dalam kitab Kristian, yang satu kitab yang bernama Leviticus atau Leviticus. Okey, Leviticus bab nombor 11 ayat 7 dan 8. Dalam Bible dia kata, thou shall not eat the flesh of the swine. Kamu tak seharus makan daging khinzir, dia kata. It is unclean for you. Dia tidak suci, tidak bersih bagi kamu. Thou shall not touch it. Kamu tak seharus sentuh pun, dia kata. Dan kitab bukan saja tak boleh makan, tak boleh sentuh, haram. Tapi orang Kristian hari ini, mereka ikut tak? Mereka tak ikut lagi. Mereka ubah syariat, kata halal makan. Nampak? Mereka syirik kepada Allah, mereka tukar syariat. Sebab itulah baginda kata kamu semua ni terhalang daripada agama Islam. Kamu bukan Islam lagi. No longer a Muslim. Mereka datang jauh-jauh nak uji Nabi, belum uji sudah kena hantam. Maka mereka tak puas hatilah. Mereka cuba tanya soalan lagi. Mereka nak tanya soalan, cuba nak perangkap Nabi. So mereka pun tanya, illam yakun Isa waladullahi faman abu. Dia kata kalau Isa tu bukan anak Allah, siapa bapaknya? Dia tanya Nabi, kalau Isa tu bukan anak Allah, siapa bapaknya?
Kalau kita ditanya soalan sekarang, macam mana jawab? Soalan ini Nabi Muhammad SAW telah jawab 1400 tahun yang lalu. Jawapan sudah ada dalam buku tafsir. Tetapi orang Islam tak tahu jawapannya. Dan orang Kristian missionary masih lagi menggunakan, sampai hari ini masih gunakan hujah ini untuk berdakwah kepada orang Islam. Dan ada orang Islam tergelincir sebab ini tak sempat nak baca surah. Jawapan dalam tafsir. So macam mana baginda jawab? Baginda bagi dua soalan untuk menjawab soalan tadi tu. Soalan pertama, baginda tanya kepada mereka. Baginda tanya, alastum taqlamu, adakah kamu semua mengetahui? Baginda tanya, anak mesti menyerupai bapaknya? Baginda tanya, adakah kamu semua mengetahui anak mesti menyerupai bapaknya? Dan mereka jawab, ya Muhammad, dia setuju. Tapi mereka tak tahu sebenarnya ini perangkap Nabi. Nabi perangkap mereka. Apa maksud anak mesti menyerupai bapa? Sebab orang Kristian percaya Isa alaihissalam adalah anak Allah. Kalau Isa tu anak, Allah tu bapa dia, anak mesti menyerupai bapa. Setuju tak? Dia kata setuju. Ini perangkap lah. Sebab dia gunakan human logic. Mereka terperangkap dah. Satu. Kedua, lepas tu Nabi tanya pula, adakah kamu semua mengetahui? Adakah kamu semua mengetahui Tuhan kita hidup sama sekali tak mati? Tuhan kita. Di sini Nabi kata apa? Alastu taqlamuna anna rabbana. Dia tak kata anna rabbakum. Dia kata Tuhan kita. Dia tak kata Tuhan kamu. Maksudnya apa? Maksud di sini Nabi Muhammad SAW kata orang Islam, orang Kristian sebenarnya sama-sama sembah Allah. Hanya bezanya orang Kristian syirik kepada Allah. Mereka sembah Allah sebab Nabi Isa alaihissalam, sebab Roh Kudus. Mereka syirik. Tapi mereka sembah Allah tak? Ya. So Nabi kata, adakah kamu semua mengetahui Tuhan kita Allah hidup sama sekali tak mati? Allah hidup sama sekali tak mati. Betul ke? Mereka setuju. Ya Muhammad. Tapi mereka tak tahu ini perangkap lagi. Kerana setuju Allah hidup sama sekali tak mati, tetapi pada masa yang sama dia setuju Isa alaihissalam mati disalib. Orang Kristian satu dunia akui Isa alaihissalam mati disalib. Sekarang ni anak mati, bapa tak mati. Anak menyerupai bapa ke tidak? Tak menyerupai. Kalau tak menyerupai, macam mana kamu boleh kata Isa tu anak Allah? Terkejut beruk mereka semua. Terkejut beruk. Sebab mereka tak pernah dalam hidup mereka ada orang boleh patahkan hujah sedemikian. Hujah Nabi Muhammad SAW betapa begitu hebat sekali. Lepas tu satu ringkas punya lagi, mereka tanya kepada Nabi sekali lagi. Dia minta Nabi, mereka ingatkan kelahiran Nabi Isa alaihissalam tu sangat hebat, terhebat. So dia tanya Nabi, boleh tak bagi satu manusia, satu nama lah, satu insan yang wujud di muka bumi ini yang tak ada bapa, macam Isa alaihissalam. Dia cuba, ni nak test Nabi. Maka Nabi baca ayat Quran, surah Ali Imran, surah ke-3 ayat 59. Inna masala Isa inallahi kamasali Adam. Persamaan antara Isa dalam sisi Allah macam Adam alaihissalam. Sebab Allah menciptakan mereka berdua dengan tanah, hanya mengatakan kun fayakun. Betul ke? Kalau kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang tak ada bapa, yang mujizat ni tak ada bapa, ada ibu, kalau kelahiran sedemikian boleh jadikan dia anak Tuhan. Kalau kelahiran sedemikian boleh jadikan dia anak Tuhan, Adam alaihissalam lebih layak jadi abang kepada anak Tuhan. Sebab dia dilahirkan tanpa mak, tanpa bapa. Siapa lebih hebat? Nampak tak cara Nabi berhujah? Ini 3 hari 2 malam punya hujah. Kalau nak saya kupas, saya kena bawa kitab lah. Poin saya nak cerita di sini,
Selepas 3 hari 2 malam punya hujah, ada sebahagian padri goyang akidah mereka, murtad Kristian, masuk Islam, dan mereka jadi pendakwah, jadi ejen Islam, jadi duta Islam. Mereka bawa berita perbincangan ini, dialog ini, mereka bawa balik ke Najran. Mereka beritahu orang-orang Kristian di situ, dan satu persatu orang masuk Islam. Akhirnya hari ini kita pergi ke Najran, majoriti orang di situ beragama Islam. Dakwah siapa? Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bidang perbandingan agama. So penting ke tak penting perbandingan agama sebenarnya? Ya, sunnah Nabi kan. Perbandingan agama amat-amat penting, sangat-sangat penting. Kalau kita tak tahu perbandingan agama, kalau kita tak banding, kadang-kadang susah kita nak menghargai agama Islam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, dia kata seseorang Islam itu kalau dia tidak mengenali jahiliyah, susah nak dia menghargai kebenaran, susah nak dia nak menghargai Islam. Apa maksudnya? Kalau seseorang tu tak tahu kebatilan, susah nak dia nak menghargai kebenaran. Pernah makan nasi lemak tak? Tak pernah. Kelantan memang tak ada. Pernah makan nasi lemak yang sedap tak? Pernah kan? Pernah makan nasi lemak yang memang tak sedap punya? Ada. Bila kita pernah makan yang sedap, sangat sedap punya, dengan yang tak sedap, lepas ni kita mau balik makan yang tak sedap tak? Kita menghargai yang sedap ni. Sama juga, orang Islam, dia akan menghargai Islam bila dia tahu kebatilan, dia tahu dia dalam kebenaran, dia akan menghargai. Kalau dia tak ada banding, dia susah nak menghargai. Boleh faham ke? Atau nak saya bagi contoh? Saya bagi contoh lah. Seorang toke bawa Mercedes-Benz 320S series. Okey. Harga dia lebih setengah juta je, no problem kan? Okey. Anak dia yang kecil hari-hari duduk Mercedes-Benz. Sejak kecil duduk Mercedes-Benz. Bila dia masuk Mercedes-Benz, dia bersyukur tak? Anak dia. Dia tak rasa apa-apa, hari-hari Mercedes. Tapi bila Mercedes tu rosak, masuk ke dalam workshop, bapak dia terpaksa pinjam kereta mekanik. Kereta mekanik ni dia, alhamdulillah dia dapat kereta Datsun 120Y. Kenal ke Datsun 120 ni? So bila anak dia masuk dalam kereta Datsun 120Y, rasa-rasa apa perasaan dia? Bersyukur ke komplain gila-gila? Nak komplain gila-gila. Ayah, panasnya, pasangkan aircon tak ada. Okeylah, pasang lagu sikit, player tak ada. Ayah, kenapa banyak minyak ni? Busuk ni? Kenapa banyak besi? Ni kereta mekanik. Ayah, hujan je, tolong naikkan tingkat. Ingat tekan ni kan naik lah 120Y tu. Dia kena pusingkan. Bukan macam susah lagi nak pusing. Kadang-kadang pusing pun tak boleh naik lagi. So kalau anak tu ada pengalaman duduk kereta buruk ni, bila Mercedes sudah siap repair, lepas ni dia masuk ke dalam Mercedes-Benz, dia menghargai tak Mercedes tu sekarang? Oh, dia tahu, wah, rupa-rupanya kereta bapak dia begitu hebat sekali banding dengan kereta buruk ni. Selepas itu kalau bapak dia meninggal pun, you letak 2 biji kereta kat depan, Datsun 120Y dengan Mercedes-Benz 320S series. Suruh anak pilihlah mana satu yang kamu nak. Dia pilih mana satu? Tetap dia akan pilih Mercedes, betul ke? Kalau kita tunjukkan kebatilan, bagi dia faham kebatilan dan ajar dia kebenaran dan Islam, dia boleh banding, dia tahu kebenaran. Lepas itu kita dah meninggal pun, anak kita tak akan murtad. Dia tak akan pilih kebatilan sebab dia dah tahu, dia tahu bezanya. Tapi kalau dia tak tahu beza, ada kemungkinan dia boleh keliru. Sebab tu perbandingan agama penting. Okey, saya tak nak panjangkan sebab masa tak ada. Benar, saya bagi beberapa contoh. Kalau tak banding, kita mudah keliru. Saya bagi beberapa contoh. Ini yang asas, yang biasa saya terangkan. Ada satu perkara yang berlaku di Malaysia. Pernah tengok tak salah sila Nabi tu, carta salah sila Nabi?
daripada Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Pernah lihat? Pernah kan? Yang catat salah sila Nabi yang ada di Malaysia sebelum ini, majoritinya semuanya salah. Apa yang kita letak dalam masjid tu datang pada Aceh tu, semuanya salah. Maksudnya dia ada beberapa bahagian yang salah lah. Dulu masa saya diminta saya untuk betulkan, masa saya betulkan tu ada 25 kesalahan. Yang ketara tentang salah sila Isa alaihissalam. Sebab apa yang dalam carta tu, salah sila tu adalah mengikut riwayat Bible punya. Jadi bercanggah dengan, berbeza dengan riwayat Quran lain. Isa alaihissalam ni kaum apa? Bangsa apa? Yahudi ke? Bani Israel ke? Bani Israel campur Yahudi. Mana satu? Pening ni. Mengikut Kristian, dia Bani Israel, suku kaum Yahudi. Mengikut Quran, dia Bani Israel, dia bukan suku kaum Yahudi. Sebab Quran sebut dalam surah Maryam surah ke-19 ayat 28, ya ukta Harun, dia daripada keturunan Harun alaihissalam. Harun alaihissalam adalah Bani Israel. Kristian punya daripada dia melalui Judah. Judah dia dapat Yahudi. So dia Bani Israel, suku kaum Yahudi. Itu Kristian punya. Tak apa yang kita letak dalam masjid letak Kristian punya. Kurang asam betul. Ini saya bantah. Nampak? Kalau kita tak kaji, kita tak tahu. Satu lagi yang terlalu common berlaku, iaitu kalau saya tanya, iblis asalnya siapa? Biasa dengar tak orang kata iblis asalnya malaikat? Pernah dengar? Azazil, pernah dengar? Itu bukan ajaran Islam, itu ajaran Kristian punya, dalam Bible punya. Ramai tak orang Islam keliru? Iblis datang dari golongan jin. Disebut dalam Quran, dalam surah Kahfi surah ke-18 ayat 50. Jin dicipta dengan api. Disebut dalam surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 15. Tetapi malaikat disebut dalam Sahih Muslim dicipta dengan cahaya. Satu api, satu cahaya. Sama tak? Tak sama. Keliru tak kita? Ramai orang Islam keliru. Kalau kita tak kaji, tak banding, kita keliru lah. Boleh faham tak? Yang saya sebut tadi, maaf ya, yang saya sebut tadi, kekeliruan banyak di sini dalam buku ni. Okey, dan dalam buku ni 7 persoalan mengenai agama Kristian. Kalau nak berdakwah Kristian, nak faham agama Kristian, buku ni ditulis secara ilmiah. Nanti boleh tengok di luar lah kalau siapa-siapa yang nak tengok. Dan ada lagi 2 buah buku yang, ingat lagi tak tadi mula-mula saya sebut orang Kristian pergi tanya soalan kepada Ahmad Didat? Ingat lagi? Siapa lebih hebat? Banyak lagi, semua diulas dalam buku ni. Dan satu terakhir sekali, insya-Allah bulan depan saya akan datang ke Kelantan dan saya akan mengulas buku ini 1 hari. Saya akan bedah buku insya-Allah saya akan bedah buku ni dan keterangan ni 1 hari ya, dari pagi hingga petang. Macam mana nak buktikan Al-Quran tu benar-benar kalam Allah. So saya rasa cukup lah. Ada soalan nak tanya ke? Ada siapa-siapa yang nak tanya soalan? 5 4. Ya, silakan. Okey. Now, ada beberapa soalan daripada apa yang you sebut tadi, bukan satu soalan. Yang pertama, ada setengah-setengah orang Islam, dia kata Islam, Nabi tak benarkan kita kaji kitab-kitab agama lain sebab Saidina Umar radhiyallahu anhu, dia baca Taurat, bila Nabi tahu, Nabi muka menjadi merah, Nabi marah. Betul ke? Betul? Lepas tu Nabi kata apa?
Kalau Nabi Musa alaihissalam wujud hari ini, dia akan jadi umat saya. Betul ke? Sebenarnya, dengar tak saya cakap? Boleh dengar? Sebenarnya itu hadis itu, kenapa Nabi marah? Sebab masa itu Quran masih lagi baru diturunkan. Nabi tak nak Umar radhiyallahu anhu keliru sebab masih diturunkan. Syariat berbeza, takut dia keliru. Itu satu. Masih ingat lagi tak? Semasa baginda hidup. Okay? Baginda benarkan tak sahabat-sahabat semua tulis kata-katanya, sunnahnya? Dibenarkan tak sahabat-sahabat tulis? Mula-mula baginda tak benarkan. Betul ke? Kenapa? Takut mereka campur aduk kata-katanya dengan kata-kata Allah. Boleh faham tak? Okey? Tetapi itu tidak bermakna Nabi melarang. Nabi tidak larang. Tapi kalau dikata tadi, soalan orang kata, lupa bahagian belakang tu yang soalan tadi tu. Bahagian belakang soalan tu, belakang. Boleh ulang sekali lagi belakang-belakang tu. Terlupa sikit. Tak ingat? Okey. Tak apa. The point is, hadis itu bukan hadis itu melarang. Ulama-ulama satu dunia tidak mempunyai kefahaman sedemikian. Contohnya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengulas buku. Imam Ghazali dia mengulas buku, dia memang pakar dalam bidang perbandingan agama. Dia mengulas kitab orang Kristian, membantah ketuhanan Jesus dalam Gospel of John. Kalau dia tak ada ilmu perbandingan agama tentang kitab orang Kristian, macam mana dia boleh ulas? Imam ada banyak imam lagi. Ibnu Taymiyah dia mengulas, Ibnu Qayyim dia menulis buku perbandingan agama. So perbandingan agama ni tak ada isu. Satu dunia tak ada ulama kata, saya tak pernah dengar ulama melarang. Hanya mungkin di Malaysia saja ada sedikit-sedikit orang yang tak tahu perbandingan agama, mereka larang. Sebab perbandingan agama ni salah satu daripada pelajaran dalam universiti Islam. Kalau kita belajar dekat Universiti Al-Azhar, universiti itu ada satu bidang yang mereka belajar mukarana tuadian, perbandingan agama. Kalau pergi UIA, perbandingan agama. Kalau tak boleh belajar, ulama-ulama Islam kenapa tak ada satu pun bising? Itu pelajaran sebahagian kecil ada pelajaran Islam, perbandingan agama. Dia bukan yang utama, yang bukan yang paling penting. Sebahagian kecil perbandingan pelajaran Islam. Ini yang saya boleh ingat. Saya dah lupa soalan yang keseluruhan tadi. Saya dapat beberapa soalan di situ. So itu bukan larangan. Harap difaham ya? Boleh? Ada soalan lain ke? Ya, silakan. Allah menurunkan 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yang mana Al-Quran orang Islam satu, yang mana Injil tidak boleh orang Kristian, yang mana Taurat sekarang ini yang berkata tingkat Jew, yang mana Zabur sekarang tak ada. Saya tunggu. Saya betulkan soalan sedikit. Yang pertama, Allah bukan turunkan 4 kitab. Allah turunkan banyak kitab kepada banyak Nabi. Hanya 4 kitab nama disebut dalam Quran. Boleh faham tak? Torah, iaitu wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur, wahyu yang Allah turunkan kepada Daud alaihissalam. Injil, wahyu yang Allah turunkan kepada Isa alaihissalam. Dan Quran atau Furqan, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Okey. Ketiga-tiga kitab sebelum Al-Quran ini, ketiga-tiga kitab ini, okey, tadi you sebut Torah orang Yahudi, Injil orang Kristian, Zabur kat mana? Zabur dalam Kristian juga. Dalam Bible Psalm dipanggil Psalm. Zabur dipanggil Psalm dalam Bible. Nanti dulu.
Apa yang Yahudi gunakan Torah itu, Torah dalam Yahudi itu bukan Torah yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu Torah, itu bukan Torah. Itu bukan Torah Nabi Musa alaihissalam. Itu karangan manusia punya, bukan wahyu daripada Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Injil dalam Bible bukan Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebab dalam Bible dia ada 4 Injil. Injil yang pertama dikarang oleh Matthew, Injil of Matthew. Injil yang kedua, Injil of Mark, Injil of Luke, Injil of John. Ini 4 Injil ini, orang yang karang Injil ini kita tak kenal siapa pun. Adakah dalam Islam kita kenal siapa? Matthew, Mark, Luke and John? Kita kenal dia. Kita hanya kenal Injil of Isa alaihissalam. Artinya apa dalam Bible ni bukan Injil yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita tak seharus panggil Bible sebagai Injil. Bible dipanggil Alkitab, bukan Injil. Kalau kita panggil Bible sebagai Injil, maka kita kena beriman kepada Bible. Sebab rukun iman, kita beriman kepada kitab-kitab, betul tak? So, apa yang saya sebut di sini, Torah, Kristian, Yahudi punya, bukan Nabi Musa alaihissalam. Injil, bukan dapat Kristian punya, bukan wahyu Allah turunkan kepada Isa alaihissalam. Zabur, dalam kitab Yahudi, dalam kitab Kristian, dua-dua ada. Nama dia dipanggil Sam. Bukan wahyu yang Allah turunkan kepada Daud alaihissalam. Boleh faham ke? Hanya Quran saja jelas masih dipelihara. Okey? Wahyu yang terakhir sekali Allah turunkan kepada Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke? Jawapan begini. Kalau nak saya tambah, minta saya kembangkan. Saya harap jawab soalan tadi, InsyaAllah. Ada soalan lain ke? Sebab hujan kan pun tak boleh balik kan? Silakan. Ya. Ustaz Bradley. Silakan. Ustaz Bradley mah. Nama baru. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, tadi kelewatan sampai. Kemungkinan Ustaz ada malukan ataupun tidak di sesi kuliah ini. Dalam banyak-banyak Ustaz memperkatakan banyak tentang Islam. Saya ini sebagai seorang Islam amat kagum di atas penganugerahan Allah kepada Ustaz Bradley. Syukur kepada Allah. Tetapi dalam banyak-banyak apa yang telah Ustaz berkatakan, Ustaz belum lagi mengatakan bagaimana keputusnya di hati Ustaz mengapa memilih Islam sebagai anggota Islam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ini soalan yang perlu masa yang panjang. Tapi tak apa, saya boleh bagi ringkas saja. Macam mana saya boleh tertarik kepada Islam? Sebab dia ada banyak peringkat. Sebab Allah tidak bagi hidayah kepada saya terus kepada Islam. Allah bagi hidayah. Saya kata Allah bagi hidayah saya, asalnya saya daripada agama BTC. Ingat lagi dah tadi BTC? Okey, daripada BTC macam mana saya boleh ubah kepada yang lain? Ada satu peristiwa. Sebenarnya sejak kecil saya kurang yakin tentang apa yang mak bapak saya sembah. Kenapa saya kurang yakin? Sebab sejak kecil mak saya terutamanya suka bawa saya pergi ke tokong-tokong, suka bawa saya pergi ke kilang buat tokong, buat patung Tuhan. So bila bawa saya masuk yang kilang-kilang tu, ada orang tengah buat patung dia, rupa dia, ada orang tengah sapu cat mata Tuhan dia, ada orang. So bila dah siap dalam tu, mereka labelkan ini Tuhan tanah, ini Tuhan jaga langit, ini Tuhan jaga laut, ini Tuhan jaga. Wow, dia buat Tuhan, dia labelkan dia jadi Tuhan, Tuhan jaga ini, Tuhan jaga tu dan sebagainya. So sejak kecil sebagai seorang budak pun saya bagi tak masuk akal. Tetapi saya pun kekal lah, saya tak tahu apa nak buat sebagai budak kan. Sehinggalah usia lebih kurang 10-11 tahun, berlakunya satu peristiwa. Saya menyaksikan satu peristiwa gaduh mulut antara orang Melayu dengan Cina India. Artinya orang Cina dan India gabung sekali. Sebab orang Melayu majoriti 80%. Okey, so mereka lawan bola lah, main bola. Biasanya Melayu menang. Hari itu Melayu kalah.
jarang-jarang Melayu kalah. So salah seorang budak Melayu ni bila kalah dia tak boleh terima kekalahan. So dia cuba nak provoke. So dia pun cakap dengan itu budak Cina dan India yang menang tu, dia kata, lu orang Cina India, kenapa kamu semua pergi sembah itu patung berhala manusia cipta dengan tangan? Wow, jangan buat begitu Ini tak hikmah. Okey. Lepas tu itu budak Cina pun jawab. Dia kata, apa bezanya orang Melayu, you sembahyang pun menghadapkan dinding pun batu bata manusia buat dengan tangan. Satu sama lah. Lepas tu budak Melayu tu pandai sikit. So dia kata, kami boleh sembahyang di depan padang tanpa ada apa-apa, tanpa ada dinding, tanpa ada apa-apa, kita boleh sembahyang. You boleh sembahyang tak di sini, di padang sini, tanpa you punya berhala? Terdiam Cina, India tu. Sebab mereka tak ada berhala, tak tahu cakap dengan siapa. Macam mana mau cakap? Mereka tak tahu sembahyang. So budak Melayu tu pandai lagi sikit. Dia tanya itu budak Cina dan India, you nampak tak udara? Tanpa udara manusia boleh hidup tak? Itu udara, itu Tuhan cipta punya tau. Tuhan cipta punya udara. Kamu begitu hebat, tanpa dia kamu tak boleh hidup. Okey, udara pun kamu tak boleh lihat dia. Macam mana kamu nak lihat pencipta tu? Sebagai seorang budak dulu-dulu, masuk akal. Saya rasa seronok hujan ni. Lepas tu budak Melayu tambah lagi. Dia kata, nampak tak matahari? Nampak tak matahari? Tak nampak. Tanpa cahaya manusia boleh hidup tak? Tak boleh. Hebat tak matahari? Sangat hebat. Itu matahari dicipta oleh pencipta. Pencipta cipta matahari pun, yang dicipta pun kamu tak boleh lihat dengan mata kasar kita. Maksud saya, matahari itu bukan cahaya matahari. Okey? Yang dicipta kamu pun tak boleh lihat. Macam mana kamu nak lihat pencipta tu? So sejak kecil, sejak muda, bagi saya tak akan sembah apa-apa melainkan yang lebih hebat dia. Yang saya nak, kalau saya nak sembah apa-apa tu, dia mesti lebih hebat daripada udara dan juga matahari. Boleh faham tak? So lepas tu saya balik rumah, saya tak percaya itu berhala lagi dah. Saya tak rasa dia tak hebat. Tapi tetap kena sembah. Mak suruh ikut, kena buatlah. So pernah sekali mak saya disembah lama. Mak cakap banyak, cakap Tuhan dia banyak lah. Saya pun tanya mak saya, mak, apa salah you asyik cakap dengan itu Tuhan? Itu Tuhan tak ada jawab. Bila saya cakap begitu, mak saya marah lah. Diam, minta maaf ya Tuhan, anak saya dia budak lagi tak tahu, jangan marah ya. Ini satu peristiwa. Dan satu lagi peristiwa berlaku di depan rumah saya, satu kebakaran ya. Sebab ada semak, ada pokok semua tu, berlaku satu kebakaran, bomba datang, padamkan api dan sebagainya. Masa tu saya berfikir, bayangkan kalau api itu merebak ke rumah saya terbakar. Rumah dulu tu papan. Kalau rumah saya terbakar, macam mana dengan patung berhala? Mereka akan turun, lari keluar ke, atau duduk di situ kena bakar? Saya mau tanya mak saya. Lepas tu saya fikir 2-3 kali, lebih baik jangan tanya. Kalau tanya, ini kena. Betul ke? Ketika itu patung berhala, gambar berhala, tak boleh jaga diri, macam mana nak jaga kita? So sejak kecil saya tolak patung berhala. Apa-apa yang boleh lihat semua ni saya rasa tak special, tak sehebat udara dan matahari. Tetapi kemudian saya dan rakan-rakan saya, kami semua tertarik kepada agama Kristian. Bukan, tak ada masa saya tak bagi panjang, bukan kerana hujah, tetapi akhlak yang baik, contoh yang baik. Mereka ni sangat baik dengan masyarakat.
Dia ambil berat tentang pelajaran kita. Dia selalu bagi nasihat kepada kita. So dengan cara macam ni lah dia rapat dengan kita, dan dia pelan-pelan ajak kita pergi ke gereja. Bila kita masuk dalam gereja, kita rasa sangat seronok. So orang dalam gereja sangat ramah, sangat bagus. Hey, apa khabar? Selamat datang. So lepas tu kita dengar cerita, nyanyi lagu, saya tengok seronok. Di rumah kita tak dapat suasana sedemikian. Rupa-rupanya dalam gereja seronok. Artinya kebanyakannya kita masuk Kristian. Macam mana saya masuk Islam? Saya buat perbandingan agama. Saya tak lihat orang dulu. Saya tak tengok orang Kristian, saya tak tengok orang Islam. Saya tengok kitab. Saya bincang kitab dulu. Sebab kitab tu daripada Tuhan. Dia mesti tak boleh ada kelemahan, tak boleh ada kecacatan, tak boleh ada cerita dipanggil ridiculous. Mereka apa Melayu? Cerita mengarut. Dia tak boleh ada unsur ataupun kelemahan manusia. Dia tak boleh ada kecacatan lah pilihkan cerita. So bila saya buat perbandingan agama, jelas saya jumpa bahawa dalam kitab Kristian memang semua kelemahan yang kita kata tak seharusnya ada, dia ada. Maka saya dapat tahu bahawa secara keseluruhannya Bible ini, kitab Kristian ini secara keseluruhan dia bukan kalam Allah. Tetapi dalam Bible juga ada mengandungi sedikit kebenaran. Boleh faham tak? Secara keseluruhan bukan kata-kata Allah, tetapi mengandungi sedikit kebenaran. Boleh faham atau tak boleh faham? Okay. So kemudian saya kaji Quran. Kalau ada rezeki bulan depan saya akan kupas buku ni. Bila saya kaji Quran, saya punya syarat kaji Quran tu sangat-sangat ketat. Dan alhamdulillah Quran layak pas semua ujian yang syarat-syarat yang saya letak. Dan akhirnya saya jumpa suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu tunggal esa. Allahus samad. Allah tak ada permulaan, Allah tak ada akhir. Allah di luar daripada aliran masa, ruang dan jisim. Allah tidak memerlukan apa-apa. Malahan segala ciptaan Allah memerlukan Allah. Lam yalid wa lam yulad. Tidak ada ibu bapa, tidak ada anak. Maksudnya tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak ada ibu bapa, tidak ada anak lah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sesuatu menyerupai Allah. Maksudnya apa? Apa-apa yang kita boleh lihat semua ni bukan Allah lah. Ini semua ciptaan. Termasuk bila kita pejam mata pun, apa gambaran yang masuk dalam otak kita, apa image yang masuk dalam otak kita, itu bukan Allah. Quran sebut walam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah empat ayat, empat syarat yang siapa yang nak mengaku dia Tuhan, dia mesti mempunyai empat syarat ini. Dan empat syarat ini tak ada lain, tak ada orang, tak ada apa-apa boleh layak melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. So inilah Tuhan yang saya cari selama ini. Dia ringkas, saya tak boleh kupas panjang lagi. Dengan cara macam inilah perlahan-lahan saya dibimbing kepada Islam. Dan selepas saya memeluk agama Islam, saya tidak berhenti belajar dan berkongsi. Belajar mesti mau kongsi. Kalau belajar tak kongsi, kita menyembunyikan kalimah Allah. Ini boleh jadi fitnah. So lebih banyak saya berkongsi, lebih banyak Allah bagi ilmu kepada saya. So saya percaya, lagi banyak kita bagi, lagi banyak Allah akan beri kepada kita. So sahabat, itulah sedikit kenapa saya pilih Islam. Sebab melalui perbandingan agama, kajian perbandingan agama. Ada lagi soalan? Tak boleh balik kan hujan lebat? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak yang lain, macam mana perlindungan keluarga atau saudara lain serta diri keluarga setelah memeluk keluarga saya. Macam mana dengan penerimaan keluarga saya? Mula-mula saya masuk Islam, saya merahsiakan pengislaman saya dulu. Saya merahsiakan pengislaman. Kenapa saya merahsiakan pengislaman? Sebab saya belum bersedia nak menghadapi mereka. Iman saya masih lemah. Saya belum faham Islam sangat. Nanti dia tanya soalan, saya tak boleh jawab. Saya merahsiakan pengislaman saya dalam 2-3 tahun. Selepas saya sudah yakin, saya sudah rasa saya boleh menghadapi mereka, kalau tanya soalan saya boleh jawab, baru saya beritahu. Tapi saya tak bagi tahu direct, saya buat indirect. Tahu main bola tak? Maksud saya tak bagi tahu mak bapak saya dah masuk Islam. Saya bagi tahu jiran saya. Acong saya dah masuk Islam. Jiran saya, bintang uncle saya. Uncle lah, saya sudah masuk Islam. Kawan-kawan keluarga saya, saya sudah masuk Islam. Tapi keluarga saya tak beritahu. Biar mereka yang beritahu. So bila mereka datang rumah tanya, "Pakcik, ada dengar anak you dah masuk Islam?" Dah tu. Biasa lah. Tak nampak kemelayuan. Okay. So dengan cara macam ni, mereka dengar sini, dengar sana sikit. Kemudian bila sampai masa saya beritahu dia saya dah masuk Islam, mereka tak terkejut. Dia kata, dah agak dah, dulu orang dah cakap dah. Dengan cara macam ni dia tak terkejut. Nanti dia heart attack mati, aku susah nanti. Dengan cara macam ni. Tapi ada juga seorang kakak saya dengan seorang abang ipar saya, memang seorang kakak saya sampai sekarang susah nak terima. Bagi saya, selalu jumpa dia tunjuk muka. Tapi saya relax tunjuk lu punya pasal lah. Betul tak? Okay, dia menganuti agama Buddhism, Japanese punya. Saya pun tak marah. Dia beragama Buddha, tapi bukan Cina punya, Japanese punya, Sukang Kakai. Saya pun tak komplain pun, tak tunjuk muka. Saya anuti Islam, dia pula tunjuk muka. Kurang asam kan? Abang ipar saya, seorang abang ipar selalu kacau saya. Selalu bagi masalah lah. Kalau tiap kali bila jumpa, dia minum arak. Minum sikit lah. Tak apa, tak orang nampak pun. Tak cakap orang. Minum. Tak makan babi. Sedap. Rasa. Macam ni lah, dia selalu kacau dan sebagainya. Dia kacau saya lebih 10 tahun. Tapi tiap kali dia kacau, saya ada jawapan. Contohnya dia ajak saya minum bir kan. Saya kata, dulu saya sudah rasa dah ni, saya tahu rasa dia apa dah. Tapi sekarang saya tak mau minum. Minumlah, bagus. Saya tahu maksud dia, sebab itulah saya tak mau minum. Apa maksud? Tahu tak apa maksud bir? B-E-E-R. Beginning, enjoy, ending, regret. Saya tak mau minum, itu sebab saya faham maksud. Dia kata, makanlah babi. Gua sudah makan 27 tahun satu gitu. Artinya kehidupan saya ni saya sudah makan cukup dah. Saya simpan, saya tak mau makan. Saya cakap dengan dia, saya relax aja jawab, tapi saya senyum aja. Setiap kali dia kacau saya relax. Tapi sekarang tak tahu kenapa tiba-tiba dia ubah. Mungkin ada kawan dia ke, dia dapat faham rupa-rupanya Islam tu agama yang bagus. Dia mula rapat dengan saya, kawan dengan saya. Selalu suruh saya, "Lin, you masuk politik. Saya keluarkan 2 juta, saya pastikan you menang." Dia orang kaya lah. Lepas tu, dia selalu, kalau pergi rumah tahun baru Cina, saudara mara, kawan-kawan dia semua datang, dia akan, ini saya punya adik ipar. Dia ni beragama Islam tau. Dia ni penceramah lagi tau. You apa-apa Islam mau tanya dia. Dia tolong buat promosi sekarang. Nampak tak? Bila mualaf masuk Islam, kalau ahli keluarga cuba nak buat mereka marah, ajak mereka jangan lawan, diam aja. Senyum, diam aja. Sebab mereka marah bukan kerana dia benci kita. Dia marah sebab dia rasa kita sesat. Tapi dia tak faham. Kita faham kita dalam jalan yang benar.
Jangan gaduh. Lama kelamaan dia akan, insya-Allah Allah akan ubah hati mereka. Dan mereka sekarang ni mula, dia benarkan saya cakap Islam kepada anak-anak dia semua. See? So bagi saya tak perlu lawan lah. Yang penting kita lihat jangka masa panjang. Kalau saya sudah gaduh dengan dia, mungkin hari ini kita tak ada chance nak jumpa, tak akan bercakap lagi. Sebab budak-budak gaduh, esok boleh cakap balik. Dan dewasa dah gaduh, susah kita nak bercakap balik. Betul ke? So saya tak nak, how to say, orang putih kata, I don't want to burn the bridge. I don't want to burn the bridge. Saya nak simpan, tunggu satu hari ada peluang saya boleh berdakwah. Sekarang ni selalu saya jumpa dia, saya cakap dengan dia Islam. Dia tanya saya soalan, saya jawab. Macam itulah. Dan minta doa-doakan semoga Allah bagi hidayah kepada ahli keluarga saya, saudara mara saya, kawan-kawan saya. InsyaAllah. Saya rasa cukuplah perbincangan. Okey, sebelum saya berhenti, saya nak ucapkan ribuan terima kasih atas jemputan ini. Sepanjang perkongsian ini, sekiranya terkasar bahasa, saya minta maaf. Sebelum saya lupa, bulan 10 saya dan rakan-rakan saya, tim saya akan datang ke Kelantan. Kami ada buat khusus perbandingan agama, khusus dakwah. Dan kalau sesiapa yang minat, mungkin beritahu Ustaz, mana Pak? Ustaz Wan. Satu lagi Ridwan. Satu lagi Ustaz tadi tu, Imam masjid tadi tu. Okey. So siapa yang minat nanti datanglah khusus supaya kita boleh latih. Ramai boleh jadi pendakwah, penceramah, boleh menyampaikan risalah Islam. Okey. Dan akhir sekali, buku ada beberapa, tak banyak. Nanti boleh lihat di luar lah, luar masjid. Okey. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.